Assalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyam sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. pada malam ini, alhamdulillah. Allah kurniakan kepada kita masih lagi peluang nak menyambung bincang kita dalam tilawah dan tadabbur surah Yasin. Dan alhamdulillah, sebenarnya nikmat yang sangat besar yang Allah masih kurniakan kepada kita. Terutamanya kepada saya. Kenapa? Kerana dalam waktu-waktu yang tak berapa nak sihat tu, kan saya menyedari bahawa Allah boleh saja memilih orang yang lain selain daripada saya untuk nak mengajar. Allah boleh sibukkan saya dengan perkara yang lain. Allah boleh halang saya untuk buat apa yang sekarang ini saya sedang lakukannya. Kadang-kadang kita rasa macam aku yang pilih untuk nak solat hari ini. Aku yang pilih untuk duduk sekejap dan mengaji. Aku yang pilih untuk nak mengajar Quran. Jadi sebenarnya dia adalah pilihan daripada Allah SWT. Allah boleh letak kita ke tempat lain. Allah boleh sibukkan kita dengan perkara yang lain. Allah boleh halang kita daripada buat perkara yang kita rasakan itu adalah pilihan kita. Dan perkara yang paling kita takut ialah apabila Allah meletakkan kita di satu suasana, di satu circle yang tak berapa nak membantu kehidupan akhirat kita. Itu kita bimbang. Kerana kita tahu kita ni pun tak adalah berapa nak baik sangat, selalu tak adalah berapa nak selalu beringat sangat, ada banyak waktu yang kita leka, banyak waktu yang terlupa. Maka berada dalam circle yang Allah letakkan kita, kawan yang bersemangat untuk nak buat kebaikan, berlumba-lumba nak buat kebaikan, maka ia satu nikmat yang sangat besar. Allah boleh letakkan kita pada tempat yang lain. Dan antaranya jika kita tak menunjukkan kesungguhan kita atas apa yang Allah telah kurniakan, maka boleh saja Allah ambil itu daripada kita dan berikan kepada orang lain. Maka kitalah yang amat memerlukan kepada kebaikan. Kitalah yang amat berhajat kepada Al-Quran. Bukannya Al-Quran yang berhajat kepada kita, kan? Saya boleh, Allah letakkan saya tak ada kelas sampai sebulan pun boleh, kan? Dan selama sebulan ini boleh saja diisi oleh para ustaz yang lain. Kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas Quran, boleh je orang lain yang ngajar selain daripada saya, kan? Itulah nikmat yang nak disyukuri oleh saya. Bila Allah masih lagi beri peluang, masih lagi pilih, merasakan bahawa bukan saya yang pilih, bukan aku yang pilih untuk berada di sini, tapi atas pilihan daripada Allah. Allah bagi peluang, so kena perform, kena tunjukkan kesungguhan. Kalau tak, Allah akan pilih letak kita kat tempat lain, Allah letak orang lain dekat sini. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam surah Yasin. Kita nak mulakan dengan nak membaca dulu surah Yasin ini pada ayat yang ke 20 hingga ayat yang ke 23, insya-Allah. Ayat 20 hingga ayat yang ke 23. Ustaz batuk ya. Ustaz makan ubat cair tahap, Ustaz. Baik. Betul. Ubat batuk tak okey punya kalau Ustaz makan ubat cair tahap.
Okey. Apa ni, batuk pun pakai hilang. InsyaAllah. Kami cari lagi ubat insyaAllah. Baik, Jaya ada? Ada boleh kita baca? Ya, Ustaz. Kalau Haji Yahya Alhamdulillah. tak ada, Haji Yusof ada tu. Ada Haji Yusof. Haji Yusof ada. So saya nampak ada Haji Yusof tu. Masya-Allah. Kita ada backup. Alhamdulillah. Ya. Saya di kelas saya yang lain. Saya tak tahu saya dah kongsikan ke belum. Di satu kelas saya yang lain, partner saya yang selalu inilah pair mengaji sama-sama dengan saya, dia dah meninggal. So dalam kelas tu memang dia seorang je lelaki. Bila dia dah meninggal, memang tak adalah, memang saya sampai ke hari ni saya baca seorang lah. Hampir setahun dah, sedar tak sedar hampir setahun dah. Saya seorang lah yang baca surah tu, saya pair dengan dia. Dia muda lagi, tak adalah muda kan, tapi dalam 50-an, pertengahan 50-an tu. Allah jemput dia kan. So akhirnya saya mengaji seorang ni, alhamdulillah masih ada lagi partner, ada pair, ada pula lagi backup, alhamdulillah. Baik, kita baca ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23 insya-Allah. Pada surah Yasin muka surat 441. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Ini besar sikit. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi isyarat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Ayat 20, ayat 21. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mendapat hidayah petunjuk. 22. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Ayat 22. Sekarang ayat 23. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut, kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepada aku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Baik. Ayat yang ke-20 kita telah melihat sedikit berkaitan dengannya. Itulah bercerita tentang dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Cerita tentang
seorang lelaki yang datang daripada hujung bandar. Bukan nama lelaki tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada disebutkan dalam hadis. Sebutkan namanya adalah Habib An-Najjar. Tapi dalam Quran tak dinyatakan siapakah lelaki tersebut, hanya disebut sebagai rajulun sahaja, seorang lelaki. Kita dah melihat juga perbandingan dua ayat yang bentuknya memang sama sebiji, cuma kedudukannya sahaja yang berbeza. Pada surah Yasin kita membaca wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Pada surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-20 juga, Allah berfirman wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Kita sebutkan bahawa potongan ayatnya memang sebiji, cuma kedudukannya sahaja yang berbeza. Yang berbeza pada bahagian sini sampai hujung ni yang berbeza. Apa yang berbeza? Yang beza itu diterbalikkan je lah. Kan? Ini satu, ini dua. So, ini yang kedua, ini yang pertama. So dia cross. Yang di sini rajulun kat depan, yang di sini rajulunnya berada di belakang. Itu juga bahagian yang kedua ini ada kat belakang, yang ini berada di depan. Bila kita melihat kepada potongan ayat begini, maka kita tahu. Dan kalau terjemahan bahasa Melayu, terjemahannya sama, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Kalau lihat pada terjemahan dua-dua ayat ni sama. Terjemahannya sama, tidak ada beza. Tapi kalau lihat pada teks Arabnya ada beza. Satu rajulun kat depan, satu lagi rajulun yang berada di belakang. So bila ada perkara-perkara yang begini yang dalam Al-Quran, maka mesti ada perkara yang berbeza yang nak ditekankan. Maka cerita yang Allah nak ceritakan seorang lelaki pada surah Al-Qasas, highlightnya itu berbeza dengan apa yang Allah nak highlightkan pada surah Yasin. Highlightnya itu berbeza. Maka sebab itu kedudukan, kita katakan potongan ayat itu juga berbeza, kan? Dan kita telah sebutkan juga pada sesi yang lepas tentang kenapa Haji Nudah kata kerana dia nak highlight, kan, kenapa kat sini ini duduk depan, yang ni duduk belakang, rajulun tu duduk belakang. Aqsal Madinah ni maksudnya hujung bandar. Rajulun maksudnya seorang lelaki. Ini yang dua, ini satu. Kenapa yang ini dikedepankan pada surah Yasin? Kerana apa yang nak dikedepankan, itulah dia yang nak di-highlightkan. Dan macam kita sebut dalam surah Al-Fatihah juga, ada kan, iyyaka na'budu. Firman Allah, iyyaka na'budu. Yang ini adalah sesuatu yang dikedepankan. Sepatutnya kedudukannya ke sini. Sepatutnya na'buduka ataupun na'budu iyyaka. So itu yang ayat kedudukan biasanya lah, kan. Macam kita sebutkan, saya membaca buku, itu ayat biasa. Tapi kalau buku dibaca oleh saya, so itu kedudukan ayat yang tak biasa. Maksudnya sama tak? Maksudnya sama. Ya, maksudnya sama. Saya membaca buku, buku dibaca oleh saya, kan. Secara umumnya maksudnya sama, kan. Akan tetapi kan ada perbezaan bila dia sebutkan. So kalau kita nak cerita tentang ayat yang biasa dengan ayat yang luar biasa, saya membaca buku adalah ayat yang biasa. Buku dibaca oleh saya itu adalah ayat yang luar biasa. Jaranglah untuk digunakan. Maka na'budu iyyaka ini adalah ayat yang biasa. Kami mengabdikan diri kepada engkau. Tapi dalam surah Al-Fatihah, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Kan? Sepatutnya kami mengabdikan diri hanya kepada engkau. Itu ayat biasa.
So dalam surah Fatihah dia letakkan ayat yang tak biasa. Iyyaka diletakkan di depan, yang mana sepatutnya kedudukannya itu berada di belakang. Maka antara sebab ini antara kaedah dalam bahasa, terutamanya kalau kita cerita tentang tadabbur, ini antara bentuk yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Allah kedepankan mana yang sepatutnya berada di belakang, Allah kebelakangkan mana yang sepatutnya berada di depan. Dengan pelbagai tujuan, dan antara tujuan bila Allah letakkan sesuatu yang di belakang di depan, maka antara tujuannya adalah untuk highlightkan tentang perkara tersebut. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Yang Allah nak highlightkan adalah hujung bandar. Allah bukan nak highlightkan tentang lelaki. Lelaki itu yang Allah nak ceritakan juga tentang lelaki itu. Akan tetapi yang Allah nak lebih highlightkan adalah tentang apa? Min aqsal Madinah. Dari hujung bandar. Itu yang Allah nak lebih highlightkan pada surah Yasin. Ini surah Yasin. Surah Al-Qasas, Allah nak highlightkan tentang rajulun itu lebih daripada hujung bandar itu. Kan? Berbeza dengan surah Yasin. Surah Yasin Allah nak highlightkan tentang hujung bandar. Kenapa? Kerana kita telah sebutkan sebelum ini, surah Yasin dia adalah surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. So ceritanya adalah tentang apa? Tentang Quraisy Mekah. Dan sekarang ni Allah tengah cerita tentang apa? Perumpamaan ataupun cerita umat yang terdahulu yang Allah bawakan ketika itu kepada siapa? Ketika itu adalah kepada Quraisy Mekah. Quraisy Mekah. Dan Quraisy Mekah ini kedudukan mereka, kita boleh katakan berada di mana? Mereka berada di bandar. Itu kedudukan Quraisy ketika itu. Dua perkara yang kita nak lihat, kedudukan mereka berada di bandar, kan, di center lah. Sebab apa? Sebab adanya Kaabah di situ, so dia jadi center. Dia menjadi tempat apa? Tempat tumpuan. Menjadi tempat tumpuan. Maka mereka berada di bandar. Yang kedua, Quraisy ketika itu, apa yang hebat adalah tentang apa? Tentang, kita katakan tentang ekonomi yang berada di bandar tu. So sebab bandar dia terkenal dengan ekonomi. Bila cerita tentang bandar. So bila cerita tentang bandar, kita sebut je bandar. Apa yang kita terbayang? Kita terbayangkan bangunan yang banyak, bangunan yang tinggi-tinggi. Dan kita bayangkan orangnya pakai smart, pakai coat. Bayangkan orangnya pakai kereta mewah. Itu bila kita cerita tentang bandar. Kita tahu itu adalah tempat orang berniaga, duit banyak, orang kaya ramai. So kita cerita tentang bandar. Maka yang Allah nak highlightkan adalah tentang bandar. Selain daripada tentang lelaki itu. Maka sebab itu min aqsal Madinah, hujung bandar ini Allah kedepankan. Kerana itu yang Allah nak highlightkan. Nak cerita tentang orang Quraisy, kedudukan mereka berada di bandar. Sama macam siapa? Sama macam yang perumpamaan Allah nak bawa tentang satu penduduk negeri itu yang Allah utus kepada mereka 2 orang rasul. Mereka engkar, tak cukup Allah tambah lagi seorang, menjadikan 3 orang utusan yang Allah utuskan kepada mereka. Dan mereka berada di mana? Mereka berada di bandar. Sama dengan orang Quraisy. Maka Allah nak highlightkan, ini lelaki yang datang daripada hujung bandar. So lelaki ini dia bukan daripada orang bandar lah, bukan daripada kalangan mereka. Geng-geng mereka ni dia datang daripada hujung bandar. Itu yang Allah nak highlightkan tentang perkara itu. Baik, kenapa Allah mention tentang, kita katakan tentang bandar? Penduduk bandar sepatutnya lebih terbuka kerana banyak adat, bangsa dan budaya yang bercampur. Juga lebih bijak untuk menilai. Bila kita cerita tentang bandar, kita sebut je tentang bandar, itu yang selalu terbayang, yang kita terbayang adalah apa? Tentang kemajuan. Bila kita cerita tentang bandar, maka bila sebut tentang bandar, patutnya adalah apa? Kita membayangkan suatu masyarakat yang lebih terbuka. Kenapa? Kerana di bandar ada banyak bangsa,
ada banyak adat, ada banyak budaya. Kampung pun ada juga. Kampung pun ada juga. Tetapi dia tidak seperti pencampurannya macam di bandar. Di bandar ada lebih banyak kan. Kampung adalah kan. Dan satu kampung tu mungkin ada orang Cina, orang India yang duduk dalam kampung Melayu kan. Bahkan selepas pada waktu penjajah tu kan ada kampung-kampung khas pula Melayu. Lepas tu nanti jalan depan sikit, oh ini kawasan Cina. Jalan sikit kan, ini kawasan India. Lepas tu kalau berlalu je kawasan estate, memang ramai kawasan India, lepas sikit Melayu. Kita masuk je kawasan Pekan kan, Pekan Lama kan. Apa yang banyak? Yang banyak ni adalah rumah-rumah Cina. Oh tahu dah, ni memang kawasan Pekan ni memang tahu dah kawasan Cina. Di kampung-kampung ada, tapi kadang-kadang dia terpisah-pisah mengikut kawasan mereka masing-masing. Berbeza dengan bandar, kalau orang kita boleh duduk kawasan perumahan, rumah teres, kita tak boleh hadkan sini kawasan orang Melayu je. Ini kawasan Cina je tak. Jiran kita ada pelbagai. Lagi-lagi kalau kat bandar, bukan saja orang Malaysia, orang luar negara pun ada duduk rumah teres. Dulu rumah apartmen, lagi ramai dia punya. Jiran-jiran tu daripada bangsa yang pelbagai, bercampur. Bila berurusan di luar, kan kalau pergi ke kedai, pergi ke office, pergi ke mana-mana pejabat untuk buat urusan, kita akan banyak berjumpa dengan orang yang berlainan bangsa, bahkan luar daripada negara kita yang bekerja di sini. Bila cerita tentang bandar, dia sepatutnya orang yang berada di bandar itu dia lebih terbuka. Kenapa? Kerana dia dah bergaul dengan banyaknya bangsa, budaya dan juga adat. Dan bila bercerita tentang bandar juga, kita selalu akan membayangkan orang-orang bandar ni adalah orang yang pandai. Kan? Sebab duduk kat bandar, kan, ni kawasan orang kaya, orang yang berniaga, orang yang menguruskan. So kita selalu membayangkan dia adalah orang-orang yang pandai yang berada di sana. Okay. Lepas tu kalau apa? Kita kan kadang saya ni duduk kampung je. Saya ni orang kampung je. So bila sebut orang kampung tu tahulah kan, ke belajar tak tinggi kan. Sebab kalau orang yang belajar pandai banyak ke mana? Pergi ke bandar. So bila sebut tentang bandar, ini antara perkara yang kita bayangkan. Maka orang bandar sepatutnya lebih terbuka dan lebih bijak untuk menilai. Itu yang sepatutnya. Maka sebab itu Allah sebut wajah min aqsal Madinah. Allah mention tentang apa? Orang yang datang daripada hujung bandar. Kenapa? Kerana sepatutnya orang yang di bandar yang lebih terbuka untuk mendengar, untuk menerima kedatangan orang yang baru, bergaul dengan mereka dan menerima, bukan kata nak menerima lah, bersembang dan menilai apa yang orang tu cakap. Kan? Boleh nilai fakta yang orang tu cakap, betul ke tak betul orang ni cakap ni. Dia tipu ke, dia tak. Kan? Maka orang yang berada di bandar sepatutnya lebih bijak untuk melakukan perkara itu, untuk nak menilai sesuatu dan lebih terbuka untuk nak menerima sesuatu bangsa ataupun orang yang lain yang bukan berada di situ. Akan tetapi Allah sebutkan wajah min aqsal Madinah. Rupanya orang bandar tak begitu. Orang yang berada di hujung bandar yang begitu. Yang lebih terbuka, yang bersedia untuk nak mendengar, bersedia untuk nak meraihkan dan bijak untuk nak menilai. Maka Allah sebut tentang aqsal Madinah kerana Allah nak tunjukkan orang bandar tak sepatutnya begitu. Orang bandar yang sepatutnya lebih bijak kan untuk nak menilai, lebih terbuka berbanding dengan orang yang berada di kampung-kampung kan, macam apa? Orang asli ke kan, orang asli dulu kan susah nak terima orang luar. Bahkan ada pun sampai sekarang kan orang yang duduk di hutan, bila orang luar nak datang dia buat apa kan, dia tak boleh nak terima, dia lawan, dia rasa orang tu nak masuk dekat dia punya kawasan, nak ambil dia punya kawasan. So itu orang yang duduk luar bandar. Tapi orang yang duduk bandar dia selalu okey je kalau orang baru nak datang, sebab dia itu kebiasaan berada di bandar, memang bercampur. Tapi orang luar bandar, bila orang luar datang, tu susah kan, orang luar. Sebab itu kalau bertanding kat kampung-kampung kan, kalau kita kata pilihan raya, orang selalu letak apa? Wakil yang memang dia orang kampung situ, memang orang tempatan. Kenapa? Kerana orang yang luar bandar dia lebih mudah nak terima orang yang pada kalangan dia.
orang susah sikit. Beza dengan orang yang berada di bandar, dia lebih open, dia lebih terbuka, dia bukan nak tengok pada orang ni orang kampung dia ke ataupun bukan. Maka sebab itu Allah highlightkan tentang bandar ni, tentang kedudukan, tentang tempat. Dan perkara yang penting. Sebab itu Allah highlightkan wajah min aqsal, dia telah datang daripada hujung bandar. Kerana lelaki yang datang daripada hujung bandar, dia telah memberi contoh yang sepatutnya ia dilakukan oleh orang yang berada di bandar. Tapi orang di bandar tak buat. Yang buat adalah orang yang berada di luar bandar. Dia lebih terbuka, dia lebih bijak untuk menilai. Penghalang dari menerima teguran atau nasihat. 2K, kedudukan dan kekayaan. Baik. Allah cerita tentang lelaki pada hujung bandar. Perbincangan kita sekarang tentang hujung bandar. Orang yang duduk di luar bandar. Kenapa? Kerana itu yang Allah sedang highlightkan sekarang. Tentang kedudukan bandar dan berada di luar bandar. Penduduk bandar dan penduduk yang berada di luar bandar. Allah cerita tentang penduduk luar bandar yang menerima apa yang dibawa oleh Rasul itu. Tapi penduduk bandar tidak mahu menerima. Maka antara penghalang dari menerima penduduk bandar itu untuk menerima apa yang dibawa oleh utusan itu adalah apa? Ini saya ringkaskan, saya buat conclusion untuk pelbagai cerita yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Kesimpulannya ialah kerana 2 perkara, 2K ini, iaitu kedudukan dan juga kekayaan. Ia menjadi penghalang utama daripada seseorang itu untuk menerima teguran dan juga nasihat. Kita lihat pada surah yang ke-34 ayat ke-34. Pada muka surat 432, surat 432, surah Sabah, surah yang ke-34 ayat yang ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ada ke? Dia kena unmute. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. Dan kami tidak mengutus kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi amaran melainkan orang-orang yang berada di dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya. Baik. Dan kami tidak mengutus kepada sebuah negeri seorang rasul memberi amaran melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu. Orang-orang yang berada dalam kemewahan. Dalam teks Arab, perkataannya ialah mutrafu. Mutrafuha. Ha ni balik kepada qaryah tu lah, daripada negeri itu. Mutrafu. Maksudnya, orang-orang yang berada dalam kemewahan. Apa yang mereka kata? Sebenarnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya. Baik. Siapa yang orang yang tak nak terima dalam sebuah negeri itu? Allah sebutkan secara umum. Secara umum dalam satu tempat.
bila diutuskan kepada mereka utusan, mengajak untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengajak untuk melakukan kebaikan. Siapakah antara orang yang akan engkar, yang tidak mahu menerima? Mereka adalah orang, Quran sebutkan perkataannya mutrafuha, orang-orang yang berada dalam kemewahan, orang-orang yang kaya. Mutrafuha, ia adalah orang yang apa? Orang yang dia bukan yang mewah yang biasa, dia memang orang yang betul-betul kaya. Orang yang betul-betul kaya. Dan orang yang ada kedudukan. Di mana dalam sebuah negeri itu, dalam satu kawasan ataupun dalam satu tempat. Maka Allah highlightkan yang engkar, yang tak nak ikut adalah orang-orang apa? Yang berada dalam kemewahan. Maka sebab itu kita sebutkan kesimpulan penghalang seseorang itu dari menerima teguran ataupun nasihat. Penghalang utamanya adalah kedudukan dan juga kekayaan. Itu yang selalu kadang kita dengar bila kadang kan terjadi sesuatu, antara ayat selalu kita dengar, engkau apa, awak kenal tak saya ni siapa? Kenal tak saya ni siapa? Kan? So itu antara kan, bila orang gaduh ke, kan, orang bersalah faham ke, berdebat ke, bertalikah ke, kan, dia cakap apa? Kau tahu tak, kau kenal tak aku ni siapa? Kan? Kenapa perkara itu yang dia mention? Dan kerana itu yang dirasakan dalam diri dia itu tinggi, hebat. Maka itu yang menjadi penghalang seseorang daripada nak menerima teguran ataupun nasihat. Sebab itu Allah highlightkan tentang penduduk yang berada di bandar. Kerana di bandar, dia adalah tempat orang yang mempunyai kedudukan dan juga kekayaan. Yang selalunya lah, memang orang kampung pun memang kita akui, ya, memang ada orang kaya pun. Dan cumanya, kita katakan majoritinya, atau secara umumnya, kalau kita sebut je tentang bandar, kita terbayangkan itulah kan tempat apa orang mencari kedudukan dan kekayaan. Dan disebabkan dua perkara inilah menjadikan seseorang itu susah nak menerima teguran ataupun nasihat, kedudukan dan juga kekayaan. So kalau orang tu ada kedudukan dan kekayaan, di mana je, duduk bandar ke, bukan bandar ke, soalnya ia adalah antara penghalang. Dia susah sikit nak terima teguran ataupun nasihat. Kenapa? Kerana dia rasa dia berada di tempat yang tinggi. Kalau dia ada kedudukan, maka dia rasa dia ada di tempat yang tinggi. Orang lain semua duduk kat bawah dia. Dia berada di atas itu mungkin kerana kebijaksanaan dia, dipandang kan, seperti Qarun duduk kat atas. Lalu dipandang orang lain semua apa? Orang lain semua rendah. Begitu juga Firaun. Orang yang mempunyai kekayaan, dia tak kisah dengan orang lain. Sebab apa? Dia rasa hidup dia dah cukup. So orang datang tegur dia, orang datang bagi nasihat, dia kata kau siapa? Kan aku ni orang kaya, kan aku ni CEO, aku ni menteri, aku ni ketua, kan. Dia rasa dia tinggi. Maka itu antara penghalang seseorang itu untuk menerima teguran dan juga nasihat. Seterusnya, tempat bukan penghalang untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tempat bukan penghalang untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita bercerita tentang berjaya di dunia, maka bandar adalah tempat yang orang selalu tuju untuk mendapatkan kejayaan yang dia definisikan sebagai berjaya lah, kan. So orang selalu, kalau dalam cerita-cerita kan, kalau kata anak tu nak ubah hidup keluarganya, maka scene-nya apa? Scene-nya ialah anak tu akan berhijrah pergi ke bandar. Kan? Sebab tu bandar tu tempat nak berjaya. So kalau pergi ke bandar tu, insya-Allah dia jadi orang yang berjaya. Akan tapi Al-Quran menyebutkan bahawa tempat itu bukan penentu kejayaan seseorang. Berada di bandar bukan tentu akan berjaya. Berada di kampung bukan yang tentu akan gagal.
maka tempat dia bukan penghalang untuk berjaya di dunia dan apatah lagi di akhirat. Lelaki di hujung kota menunjukkan kepada kita bahawa untuk berjaya di akhirat itu tak perlu berada di bandar. Berada di hujung kota juga sudah memadai. Bahkan Al-Quran menyatakan untuk berada di mempunyai sifat seperti orang-orang yang berada di hujung-hujung kota ataupun di luar bandar, itu adalah lebih baik dan lebih mudah untuk nak menerima petunjuk daripada Allah SWT. Pemuda kafir berada di bandar, orang yang kaya. Tapi adakah dia merasakan kejayaannya di akhirat akan dia peroleh jika dia terus berada di bandar itu? Tak. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada bandar itu dan duduk di sebuah gua. Dan gua itu adalah apa? Adalah tempat kejayaan akhirat untuk pemuda kafir. Kalau pemuda kafir terus berada di bandar ketika itu, maka apa yang akan terjadi? Orang-orang yang berada di bandar akan memaksa mereka untuk menukar agama mereka daripada mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada berhala ataupun orang raja yang berada ketika itu. Maka tempat dia bukan penghalang untuk berjaya di dunia, bahkan di akhirat. Kaum Muhajirin telah membuktikan kepada kita tempat dia bukan penghalang untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Muhajirin, mereka yang asalnya berada di Mekah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita katakan berjaya, kan? Kalau berjaya tu definisi kita lah, berjaya definisi kita apa? Kaya. Kan? Kalau kaya ataupun ada jawatan tinggi bagi kita itu berjaya lah. Kalau itu definisi kita, maka mereka telah mempunyainya ketika di Mekah. Tapi diminta untuk berhijrah ke Madinah. Adakah Madinah menghalang mereka untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat? Tidak. Mereka sampai ke Madinah dalam keadaan apa? Bukan miskin tetapi fakir. Bawah lagi daripada miskin tu. Bawah lagi daripada miskin. Kan? Akan tetapi akhirnya apa yang terjadi kepada para sahabat, kepada Muhajirin? Kita cerita tentang Muhajirin. Akhirnya mereka menjadi orang yang kaya. Orang kalau kata kaya itu adalah ukuran berjaya kita. Mereka menjadi orang yang berjaya di dunia. Abu Bakar menjadi orang yang kaya. Uthman bin Affan menjadi orang yang kaya. Dan Abdul Rahman bin Auf, ceritanya semua kita tahu, menjadi orang yang kaya, orang yang berjaya di dunia. Bahkan lebih daripada itu apa? Mereka adalah orang yang berjaya di akhirat. Maka tempat dia bukan penghalang untuk orang itu berjaya di dunia dan di akhirat. Ada tempat yang menjadikan seseorang itu berjaya di dunia tetapi tidak di akhirat. Ada tempat yang menjadikan seseorang itu dia berjaya di akhirat tetapi di dunia dia adalah orang yang biasa-biasa je. Kan? Ataupun dia adalah orang yang tidak dipandang pun, dia orang yang miskin di dunia. Tapi di akhirat dia adalah orang yang berjaya. Kan, tapi tempat dia bukan penghalang. Penduduk lelaki di hujung kota, dia adalah orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah. Dia lebih mudah untuk mendapat hidayah daripada Allah. Kenapa? Kerana tempat yang dia berada itu membantu dia untuk nak menerima apa yang dibawa oleh Rasul yang datang ketika itu. Lelaki hujung kota ni sebenarnya para Rasul yang 3 orang ini telah sampai kepada dia. Kan kita kata pada ayat yang ayat awal muka surat ni, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar. Kan kita disebutkan bahawa utusan ini telah pergi ke mana? Dia telah pergi kepada satu bandar itulah. Dia dah pergi kepada satu bandar, jumpa setiap dakwah kepada orang-orang yang berada
di negeri itu keseluruhannya, bukan dia pergi bandarnya, pergi satu negeri itu dia pergi. Maksudnya sebab dia di bandar ataupun di luar bandar. Dan para utusan itu telah sampai ke tempat lelaki yang berada di hujung kota itu. Lelaki di hujung kota itu asalnya dia adalah orang yang dalam riwayat menyebutkan bahawa asalnya dia adalah seorang yang menyembah berhala. Dia adalah seorang yang menyembah berhala. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahawa dia adalah seorang yang dia tinggal kat kuil. Dia duduk kat kuil. So boleh bayangkan dia punya hardcore dia dengan agama dia itulah. Kan? Dia orang yang menyembah berhala, bahkan dia orang yang duduk dekat kuil. So dia memang orang yang betul-betul kalau kata dia beragama Hindu, betul-betul punya Hindu. Kalau dia Buddha, dia betul-betul punya Buddha. Sampai duduk dekat kuil. Lalu datang pada satu hari para rasul yang Allah utus ke negeri tersebut, berjumpa dengan dia dan berdakwah kepada dia, mengajak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Maka lelaki itu dalam riwayat menyebutkan minta agar lelaki tersebut tunjukkan bukti bahawa Tuhan yang mereka ajak sembah itu adalah Tuhan yang betul. Maka lelaki itu maka para utusan itu pun dia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit lelaki tersebut. Sebab lelaki ini dia sedang sakit, dia ditimpa dengan satu penyakit. Dah lama dah dia kena penyakit itu. Tak disebutkan penyakit apa, tapi ada yang menyebutkan penyakit kulit lah, something dengan penyakit kulit. Dia dah ditimpakan dengan penyakit lama tempohnya. Dia dah banyak kali dah berdoa minta agar diberi kesembuhan, tapi tak sembuh-sembuh. Maka bila berjumpa dengan para utusan itu dan dia minta bukti daripada para utusan itu berkata baik, dia berdoa kepada Allah agar Allah beri kesembuhan kepada lelaki tersebut. Maka pada hari yang sama, setelah para utusan itu berdoa kepada Allah, lelaki itu telah diberikan kesembuhan. Maka lelaki itu beriman kepada para utusan tersebut. Maka sebab itu kan, dalam kisah ini bila lelaki tersebut mendengar bahawa orang-orang yang di bandar tak nak menerima dakwah yang dibawa oleh para rasul tersebut, maka itu yang dia pun datanglah ke bandar nak menyampaikan pengalaman dia dengan para rasul itu dan nak mengajak penduduk bandar itu untuk nak beriman ataupun percaya kepada apa yang dibawa oleh rasul itu. Kerana mungkin kalau orang luar yang datang tak kenal, susah sikit nak terima, maka datanglah lelaki ini sebagai penduduk setempat, datang untuk nak berdakwah ataupun mengiyakan apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Baik. Maka antara poin kita daripada ayat ini bila Allah sebut wajaa min aqsal madinah rajulun, dan telah datang daripada hujung kota seorang lelaki, ialah apa? Ya, kenapa Allah sebutkan tentang hujung kota? Kerana Allah nak bagi tahu sepatutnya orang yang berada di bandar dia adalah orang yang sifatnya lebih terbuka, lebih bijak untuk menilai, tetapi tak orang di hujung kota yang bijak untuk menilai, lebih terbuka dan telah menerima ajakan para rasul itu. Allah mention tentang hujung kota kerana Allah nak bagi tahu berada di bandar kan, atau kan, yang mana bila cerita tentang bandar ini ceritanya adalah tentang kedudukan dan kekayaan. Itu je cerita banyak tentang bandar, betul tak? Orang pergi bandar sebab nak cari apa? Nak cari kerja. Orang pergi bandar sebab nak cari apa? Nak mengejar cita-cita dia. Cita-cita dia apa? Cita-cita dia nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi. So, nak mengejar kedudukan. Dan juga nak mengejar kekayaan. Itu cerita yang berada di bandar. Maka seolah Allah nak bagi tahu penduduk bandar tak terima, lelaki hujung kota, hujung bandar terima. Kenapa? Kerana antara penghalang orang yang berada di bandar adalah kerana kedudukan dan kekayaan. Kedudukan dan kekayaan. Ini antara penghalang utama
untuk menerima teguran ataupun nasihat. Itu telah terjadi kepada Firaun. Kenapa tak nak terima? Kerana dia dah apa? Dia dah ada kedudukan, dia dah ada kuasa, dia dah ada kekayaan. Datang Nabi Musa, apa yang dibuat pada Nabi Musa? Adakah engkau nak beriman kepada aku ataupun kepada orang yang dia ini adalah orang yang hina dan cakapnya pun walayaka ada yubin. Cakapnya pun tak berapa jelas sebab Nabi Musa kan dia disebutkan bahawa dia cakapnya tu macam gagap sikit. Kan? So kenapa apa yang menghalang Firaun? Kerana kedudukan dan kekayaan dia. Apa yang menghalang Haman? Sama. Apa yang menghalang Qarun untuk beriman kepada Nabi Musa? Sama. Kerana kekayaan dia. Apa yang menghalang penduduk Quraisy daripada untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana kedudukan mereka, kerana kekayaan mereka. Sebab tu menghalang Nabi Muhammad siapa? Dia muda. Dia tak ada kedudukan di Mekah. Dia bukan ketua kabilah ke, kan, dia ketua pemuda ke, bukan. Dia orang biasa. Kaya, dia juga bukan orang yang kaya. Dia orang semua orang yang memang kaya. Orang yang terkenal, kan? Orang yang banyak harta. Datuk Nabi SAW ingat tak waktu cerita tentang Abrahah dulu? Cerita tentang Abrahah datang ke Mekah, antara perkara yang Abrahah mula-mula buat bila dia sampai ke Mekah, dia buat apa? Dia rampas dulu binatang-binatang ternakan yang berada di pintu kota Mekah itu. Dan antaranya adalah unta milik Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib. Dia ada berapa? Waktu tu dia ada 200 ekor unta. 200 ekor unta. Kalau seekor unta harga dia berapa? 8,000. Kalau 200 berapa? Seekor 8,000. 10 ekor 80,000. 100 ekor 800,000. 200 ekor dia adalah 1.6 juta. Bukan itu je semua yang dia ada. Itu kebetulan ada kat situ. Dia nak niagakan. Ada 200 ekor unta. Lebih kurang 1.6 juta. Kan? So, yang top yang berada di Mekah ni memang betul-betul orang yang kaya. Maka sebab itu dengan Nabi Muhammad, kan, kenapa tak nak terima? Bukan sebab Nabi Muhammad ni penipu. Dia pun tahu Nabi Muhammad bukan penipu. Muhammad orang yang terpercaya. Tapi kenapa? Kerana kedudukan mereka. Dan kerana kekayaan mereka. Itu yang menghalang pakcik dia. Kan Abu Lahab. Itu yang menghalang Abu Jahal. Kenapa? Takkan dia nak beriman dengan apa? Dengan anak buah dia. Dengan anak saudara dia. Kan? Tak mungkin lah. Takkan dia nak beriman dengan orang lebih muda. Kedudukan dan kekayaan yang menghalang penduduk Quraisy ketika itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bawakan cerita pada surah Yasin. Kerana Allah beritahu orang dulu pun sama. Yang menghalang mereka adalah kedudukan dan juga kekayaan mereka. Maka berhati-hati dengan orang yang ada kedudukan. Allah berikan kedudukan. Bukan maksudnya ada kedudukan dan kekayaan itu tak baik. Tak. Kena berhati-hati. Kerana itu antara penghalang utama. Orang susah nak dengar teguran ataupun nasihat. Kadang bukan orang lain. Kadang isteri cakap pun tak nak dengar. Anak cakap tak dengar, kan? Kawan cakap tak boleh dengar. Apa tak lagi kalau orang bawah, staff dia ke, lagilah dia tak nak dengar. Begitu ada penghalang utama. Allah sebut tentang hujung kota, antaranya ialah Allah nak bagi tahu tempat dia bukan penghalang untuk seseorang itu nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tempat dia bukan penghalang. Tak mesti berada di luar bandar itu sudah tentu gagal. Tak boleh nak jadi orang kaya ke, tak boleh jadi orang berjaya ke, orang yang ada kedudukan. Tak. Berada di bandar itu tak menjamin seseorang itu akan kaya ataupun berjaya di dunia ataupun di akhirat. Maka tempat dia bukan penghalang. Seterusnya, jangan terlalu mengangkat ataupun memandang tinggi dan terpedaya dengan kehidupan di bandar. Itu Allah sebutkan, peringatan Allah berkaitan dengan bandar. Kita lihat pada surah yang ketiga, ayat 196. Surah 3 ayat 196. Maaf, salah pula. Pada muka surat 76.
muka surat 76. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 196. Dah ada Haji Yusof boleh ke? Nak try Haji Yusof boleh baca ke? Haji Yusof, saya tak perkenalan dengan Haji Yusof ni. InsyaAllah. Ya, insyaAllah boleh. Cikgu Mulani tulis, tempat bukan penghalang untuk belajar, tapi umur kadang-kadang menghalang juga. Cepat lupa lah. Yelah. Tempat tak menghalang. Umur pun kadang bukan penghalang lah. Kan? Tapi dia menjadi satu cabaran. Dia satu cabaran. Baik. Haji Yahya boleh Haji Yahya kita nak try. Silakan, Sahabat Ustaz. baru. Silakan. Baik. Kita baca surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 196. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Terjemahan. Boleh ke? Yusof? No. Boleh nampak ke? Dan jangan sekali-sekali engkau wahai Muhammad terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri yang membawa keuntungan-keuntungan kepada mereka. Baik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri yang berada di dalam al-bilad, di dalam negeri ataupun yang berada di bandar-bandar itu. Kita lihat pada surah yang ke-40 ayat yang ke-4. Surah 40 ayat yang ke-4. Muka surat 467. Muka surat 467 surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat yang ke-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Terjemahan. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Baik. Allah sebutkan tidak adalah orang yang membantah ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang kafir. Oleh itu janganlah engkau diperdayakan oleh kebiasaan mereka. Mereka ni kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang engkar. Maka janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan orang-orang yang engkar itu. Bergerak dan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Maksudnya wahai Muhammad, jangan engkau terpedaya duk tengok orang yang engkar itu, orang yang tak nak dengar cakap tu, ayat-ayat Allah tu. Jangan duk tengok mereka punya usaha mereka ya, ataupun apa yang mereka bangunkan di bandar tu. Kerana kita selalu kalau pergi bandar, memang itulah scene dia pun kan. Kalau pergi bandar apa kan jadi? Orang akan jadi wah, tingginya bangunan, cantiknya kan. Tu kalau scene orang yang pergi ke bandar, dia akan jadi kagum apa yang berada di bandar. Maka Allah ingatkan fala yarurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah kau terpedaya wahai Muhammad dengan apa? Dengan usaha yang mereka lakukan di bandar tu. Jangan terpedaya. Kenapa? Kerana mereka adalah orang-orang yang engkar.
Orang-orang yang tidak mahu menerima ayat-ayat Allah. Maka sebab itu kau tengok dia orang macam maju. Kau tengok dia orang macam hebat. Kau tengok dia orang macam apa, satu masyarakat yang terkedepan, yang moden, kan. Jangan terpedaya dengan perkara itu. Kerana mereka adalah orang-orang yang ingkar. Dan Allah kaitkan ingkar dengan apa? Dengan kedudukan mereka berada di bandar. Yang sebab itu berada di bandar adalah perkara yang mencabar. Itu jangan kita duduk kat bandar, kita seronok sangat duduk kat bandar ni, rasa seronok sangat. Allah banyak peringatkan tentang bagaimana orang yang berada di bandar, mereka adalah orang yang selalu dan yang paling awal sekali untuk apa? Untuk ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana cabaran untuk berada di bandar itu adalah lebih besar. Ini tempat orang yang nak mengejar kedudukan dan juga kekayaan. Jadi untuk leka itu mudah. Untuk nak menipu, untuk nak buat perkara yang tak baik, itu adalah perkara yang mudah ketika berada di bandar. Sebab itu kalau kita tengok orang tu dia kaya ataupun dia CEO, dia ketua ke, kan, tiba-tiba masuk waktu solat, dia solat. Kan, tengah-tengah meeting masuk tu solat, dia pun berhenti. Kita berhenti solat jap. Apa kita akan rasa? Kita kata, wah, kagumnya. Seorang pakcik yang tengah duduk sembang dengan kawan dia kat kedai kopi, bunyi azan, jom sembahyang. Kagum tak? Kita rasa biasa je. Tapi apa beza antara dua ni? Dia ada dua orang yang dengar azan, berhenti tu solat. Orang Islam memang kena solat lah. Tapi kenapa kita lebih kagum kalau scene itu berada di bandar? Orang tu dia tengah kerja, dia berhenti kejap, dia pergi solat. Kita akan lebih kagum dengan itu. Kenapa? Kerana di bandar kita kenal itu tempat untuk apa? Orang bekerja. Orang nak berlumba-lumba. Itu kebiasaan yang berada di bandar. Sebab itu kalau jumpa orang kat bandar, dia memang jaga solat ni. Dia jaga solat je pun memang. Duduk kat bandar ke duduk kat kampung, solat memang tak kena solat. Bukannya orang kat bandar tak payah solat. Tak. Bandar kampung dua-dua kena solat. Tetapi kita lebih kagum kalau dia itu berada di bandar dan masih lagi menjaga solat. Kita masih lagi kagum kalau orang tu dia keluar bekerja, dia masuk dalam sektor korporat, tetapi pakaiannya masih lagi menutup aurat, masih lagi pakaian, kalau perempuan pakaiannya itu longgar. Kalau lelaki dia tetap dengan apa? Integriti dia sebagai seorang Muslim. Kita akan kagum sangat dengan macam tu sebab dia tak sesuai dengan bandar punya culture. Tak berapa nak sesuai. Maka bandar dia selalu dikaitkan dengan apa? Dengan engkar kepada perintah Allah. Itu sinonimnya. Hingga sebab itu kita kagum kalau tengok orang yang masih boleh kuat pegangan agama dia dan dia berada di bandar. Boleh nak pergi solat. Kagum tak? Kalau kita tengok orang tu, subuh-subuh boleh start kereta dia pergi solat. 5 waktu nampak dia pergi solat. Dia rajin ngaji. Pakai kod smart tapi duduk lepas solat tu mengaji. Kagum tak? Kita kagum. Padahal kita balik kampung, ramai je orang mengaji lepas solat. Kita rasa biasa je. Tapi kat bandar kita rasa kagum bila nampak perkara-perkara yang begitu. Kenapa? Kerana memang bandar dia sinonim dengan apa? Keingkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu berada di bandar, kita jangan terlampau seronok dan terlampau gairah untuk berada di bandar di perkara yang sangat-sangat mencabar. Membesarkan anak, membesarkan cucu, berada di bandar, kita ingat cabarannya itu adalah lebih berganda. Dia bukan nak suruh kita semua pindah duduk dekat kampung, tak. Tapi ini antara peringatan yang Al-Quran berikan kepada kita tentang bandar. Tentang bandar. Dan sebab itu Allah mention tentang lelaki yang berada di hujung bandar ataupun yang berada di hujung kota. Allah sebutkan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ini kita nak ajak kita sikit tengok bahagian bahasa. Siapa yang dah belajar bahasa Arab lah. Kan? Kelas apa? Kalau kelas kita hari Jumaat malam. Jumaat pagi. Baik, perkataan ja'a. Perkataan ja'a, apakah tanda yang ada pada perkataan ja'a ataupun apakah kategori perkataan ja'a?
fi'il madhi. Baik, apa perkataan yang ada pada perkataan ja'a? Di awal perkataan. Baik, dia Madhi. adalah apa? Dia adalah fi'il madhi. Baik. Apa perkataan dia fi'il madhi yang ada pada perkataan ni? Ada tiga huruf tu. Masya-Allah, dia adalah perkataan 3 huruf, Hmm. huruf awal dan akhir pada atas. Huruf di tengah bukan sukun. Maka ini adalah madhi. Yang kemudian madhi itu pula, madhi adalah past tense. Baik. Allah mulakan ayat ni dengan Allah cerita, dan telah datang seorang lelaki dari hujung bandar. Sesuai tak? Sesuai lah. Sebab ceritanya ni dah terjadi ke belum terjadi? Udah. Dah terjadi dah. So Allah gunakan past tense. Sesuai lah. Ceritanya telah terjadi. Yas'a. Baik, perkataan yas'a mungkin bentuknya kita belum belajar. Tetapi ia dimulai dengan apa? Huruf ya. Huruf ya ni huruf apa? Mudhari. Ya adalah salah satu daripada 4 huruf fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa? Fi'il mudhari' ni adalah present and continuous tense. Baik. Dan telah datang seorang lelaki pada hujung kota. Yas'a maksudnya apa? Dengan berlari. Dia lari tu, dia dah lari ke atau dia tengah lari? Sedang dari. Dah lari lah. Sepatutnya digunakan present tense ke past tense? Past tense. Atau guna past tense lah, barulah match. Barulah dia sepadan kan ceritanya. Memang ceritanya pun dah lepas. Patut guna past tense lah. Kenapa Allah guna present tense? Guna present tense tak kena lah. Pokoknya kita kata, dan telah datang seorang lelaki itu sedang berlari. So sedang berlari, sekarang dia tengah berlari. Lelaki tu ada ke? Dah tak ada, dah meninggal lama dah. Cerita pun cerita lama dah. Sepatutnya Allah gunakan waja'a min aqsal madinati rajulun sa'a. Sa'a adalah fi'il madhi dia. Dia telah berlari. Sesuailah. Ceritanya pun telah. Maka tapi ni ayat yang tak kena. Ceritanya present tense, maaf, ceritanya past tense, tetapi Allah gunakan di depan itu nak menggambarkan tentang lelaki itu, Allah gunakan present tense. Kenapa? Rasa-rasanya kenapa? Silakan. Rasa-rasanya kenapa? Baik. Baik, ini antara sebab kenapa akan berlaku lagi di masa depan. Cikgu Melani berkata sambil bertanya. Baik, insya-Allah. Ini antara sebab kenapa kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Ini antara sebab. Kerana dalam ayat itu, kadang-kadang begini Allah letakkan. Ceritanya cerita yang telah berlaku. Sebabnya cerita yang telah berlaku, bentuk perkataannya adalah dalam bentuk past tense ceritanya. Tetapi Allah campurkan. Betul dia bermula dengan past tense. Memang betul pun dia dah terjadi. Akan tetapi tiba-tiba di tengah itu Allah selitkan present tense. Seolah-olah macam dia tengah dan telah datang seorang lelaki daripada hujung kota. Yas'a. Ini maksudnya dalam keadaan berlari. Allah menggunakan dalam bentuk present tense. Seolah macam lelaki itu sedang berlari sekarang ini. Nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan kepada kesungguhan lelaki itu untuk datang ke bandar. Bersungguh-sungguh dia nak datang ke bandar untuk apa? Untuk nak memberi nasihat. Allah gunakan dalam bentuk present tense nak menunjukkan kepada kesungguhan lelaki tersebut. Seolah dia memang sampai tengah berlari, sampai sekarang ni dia tengah berlari lagi. Seolah macam sekarang ni dia tengah berlari. Allah membayangkan macam lelaki itu sedang berlari sekarang ni, nak pergi ke bandar, nak memberi nasihat kepada orang-orang yang berada di bandar. Sebab itu Allah gunakan dalam bentuk present tense. Nak menggambarkan kepada kita, bila kita baca je ayat ni, kan? Kalau kita baca dan kita faham teks Arabnya, seolah kita macam sedang membayangkan lelaki itu tengah berlari. Scene lelaki itu tengah berlari ke bandar. Dia sedang berlari sekarang ni. Nak menuju ke bandar, nak memberi nasihat kepada orang-orang yang berada di bandar. Itu yang
Yang pertama. Yang kedua, ia juga seperti mana yang disebutkan oleh Cikgu Mulyani, perkataan yas'a Allah gunakan dalam bentuk present tense. Kenapa? Kerana Allah nak menekankan bahawa seseorang itu dia perlu tampil untuk apa? Dakwah. Tampil untuk menyatakan kebenaran. Dia perlu tampil untuk nak membela kebenaran. Dia perlu tampil untuk nak membela kebenaran. Fi'il mudhari' antaranya dia menunjukkan kepada kesegeraan. Kesegeraan, segera, cepat buat. Bila satu jadi tap, terus buat. Dia macam tindakan refleks. Kan? Kalau kita kena gigit je nyamuk, terus tangan tu datang nak tepuk kan. Bila kita berada dalam keadaan tengah gelap, tiba-tiba lampu buka, automatik mata kita akan apa? Akan tutup. So, tindakan refleks yang segera, Tindakan yang spontan kan? tindakan yang spontan. Tindakan yang spontan, tindakan yang segera dalam bahasa Arab itu digambarkan dengan fi'il mudhari'. Maka seolah nak bagi tahu laki ni dia dapat je berita bahawa kat bandar tu Rasul datang. Rasul yang tu dah sampai ke sana, ajak untuk beriman kepada Allah, tapi tolak. Sampai je berita tu kepada dia, dia terus gerak pergi ke bandar. Dia tinggal semua apa yang dia sedang lakukan. Menunjukkan kepada apa? Pentingnya untuk tampil membela kebenaran walaupun kita berada di mana ketika itu dan apa pun yang sedang kita lakukan. Bila ada kebenaran ketika itu yang sedang ditolak, maka itu menjadi subjek utama, perkara utama seseorang itu ketika itu. Maka nak menunjukkan bahawa lelaki itu dia segera bertindak, Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari'. So dia dengar je berita, dia terus gerak berlari ke bandar. Ya, tindakan yang dilakukan secara segera. Maka sebab itu Allah letakkan perkataan yas'a itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Pada waktu sekarang ni, event yang sesuai ialah ada seseorang menggesa kita semua belajar tadabbur supaya ilmu Al-Quran diamalkan sekarang ini. Ya, betul. So untuk waktu sekarang ialah apabila seseorang itu dia telah mengetahui kepada kebenaran yang Al-Quran ini ia perlu ditadabbur, ataupun dia dah belajar tadabbur, dia dapat sesuatu daripada tadabbur itu, apa yang dia perlu lakukan? Dia kena yas'a. Dia kena apa? Kena bersegera. Umpama macam berlari. Yas'a ni dia macam perkataan kita guna waktu buat umrah itu. Kita guna perkataannya sa'i. Kita guna perkataannya sa'i. Sa'i itu kan waktu kita sa'i antara Safa dengan Marwah kan ada waktu yang kita kena apa? Disunahkan untuk apa? Berlari-lari anak. Berlari-lari anak. So itu namanya sa'i. Kena bergerak. Dan bergerak itu kena bergerak yang pantas. Kena bergerak yang pantas. Buatlah sa'i. Dan telah datang seorang lelaki daripada hujung kota Yas'a. Dia apa? Dia bersegera memberi peringatan kepada penduduk bandar. Kerana penduduk itu telah melakukan apa yang tidak sepatutnya dia lakukan. Itu yang telah dilakukan oleh lelaki tersebut. Dia tampil membela kebenaran. Dia tak gentar pada orang bandar dan tidak rendah diri. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita kan, orang yang duduk kampung ni bila nak pergi bandar dia rasa rendah diri, rasa takut. Sebab apa? Saya ni orang kampung je kan. Tak kedudukan tak ada, kaya pun tidak kan. Maka seganlah bila berada ada dengan cakap dengan orang bandar ni, dia segan kan. Orang bandar ada pula dia slang-slang orang putih tu kan. Lagilah dia segan. Akan tapi lelaki hujung kota dia tak gentar kepada orang bandar. So orang bandar melambangkan kepada apa? Orang yang ada kedudukan, orang yang ada kuasa. So dia tak gentar. Dia tetap pergi dan dia tak rasa rendah diri. Maka orang yang dia membawa kebenaran, yang dimasukkan dengan kebenaran adalah agama Islam dan juga Al-Quran. Maka tugas dia adalah untuk menyampaikan dengan segera dan tidak merasa rendah diri, juga tidak gentar.
Kadang kita bila dah belajar Quran, nak share dengan orang, kita akan rasa apa? Rasa takut kan? Rasa macam segan kan? Ini dia ni kan dia cakap aku ni kan, aku ni macam apa? Ustazah Mi Segera pula kan. Baru masuk kelas tadabbur sekali dua dah nak ajar-ajar kan. Jadi macam ustazah Mi Segera kan. Cepat je jadi ustazah kan. Kadang kalau kita nak bagi tahu kita belajar agama, belajar Quran pun kadang segan. Buat apa sekarang? Tak ada apalah, belajar Quran je kan. Segan nak bagi tahu kita belajar Quran. Maka orang yang dia ada agama Islam dan dia ada Al-Quran, maka dia adalah orang yang kena bergerak laju, kena bergerak untuk nak menyampaikan apa yang dia dapat daripada agama ini dan apa yang dia dapat daripada Al-Quran. So itu tugas orang yang telah mendapat kebenaran. Apa dia kebenaran? Islam dan juga Al-Quran. So siapa yang rasa dia orang Islam, siapa yang dia rasa dia ada dapat sesuatu daripada Al-Quran ini, maka dia kena bergerak, dia kena yas'a. Kena pantas untuk bergerak, dia tak boleh nak simpan untuk diri. Dia kena pantas untuk beramal, dia kena pantas untuk nak sampaikan. Kadang-kadang kala orang dia pantas untuk nak beramal, tetapi untuk nak sampaikan dia tak berapa sangat. Kerana dia rasa tak apalah aku nak sampaikan, dia segan, nak cakap dengan orang dia segan. Bahkan dia tak merasakan keperluan dia perlu menyampaikan kepada orang lain. Maka dia bersegera, dia yas'a untuk nak beramal, tetapi dia tidak yas'a untuk nak menyampaikan kepada orang lain. Maka lelaki ujung kota, dia datang dalam keadaan yas'a, dia segera datang. Kenapa? Kerana nak membela kebenaran, nak menyampaikan kebenaran yang telah dia dapat, hidayah petunjuk yang telah dia dapat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia pemberian daripada Allah, hidayah petunjuk kita yang kita dapat sekarang ni. Ada masa Allah bagi kita ini, ada masa untuk spend dengan Quran. Alhamdulillah, kita orang yang bersegera. Allah dah dekatkan kita dengan Quran, kita yas'a, bersegera nak belajar Quran ni, nak baca, nak faham Quran. Sekarang kita nak yas'a untuk nak apa? Menyampaikan kepada orang lain. Orang Islam sepatutnya mempunyai rasa izzah dalam diri. Ini yang ditunjukkan oleh lelaki hujung kota. Dan sebab itu juga Allah mention tentang tempat. Iaitu lelaki ini daripada hujung kota. Allah mention tentang tempat. Antaranya ialah apa? Nak bagi tahu bahawa jangan ada rasa rendah diri ketika mana nak menyampaikan kebenaran, nak menyampaikan tentang agama, nak menyampaikan tentang Al-Quran. Jangan ada rasa rendah diri. Itu yang selalu orang rasa. Itu kadang tengok orang yang belajar agama rendah diri kan. Orang belajar sekolah tahfiz tu, dia punya self esteem dia tu rendah je kan. Sebab dia bukan sekolah international ke, dia bukan sekolah orang putih ke, dia rasa rendah diri sangat. Maka Allah peringatkan bahawa Allah gambarkan lelaki ujung kota ni, dia untuk ujung kota. Nak kata kedudukan, kekayaan tu boleh katakan kemungkinannya tak ada kan. Kan tetapi itu bukan penghalang untuk merasa apa? Rendah diri. Kerana orang yang dia ada agama, orang yang dia ada Al-Quran, dia sepatut rasa apa? Dia ada rasa izzah. Izzah ni rasa dia bukan rasa bangga, tapi dia rasa kemuliaan itu dalam diri dia. Dia rasa dia ada sesuatu yang sangat berharga, hingga dia tak rasa rendah diri. Walaupun jika dibandingkan dengan kehidupan dunia ni, dia bukanlah kan sesiapa, tapi sebab dia ada Islam dan Al-Quran dalam diri dia, maka dia ada rasa izzah. Dia ada rasa dia adalah orang yang mulia, tapi bukan dia bangga kan bangga. Tapi cuma layak share dengan cucu je ustaz boleh. Share dengan cucu je pun tak apa, tak ada masalah. Kadang kita faham kekangan orang bila kita nak share. Kan, orang kata kau ni siapa? Dari kawan kan, tahu kita punya background kan. Tak apa, kita yas'a. Share sahaja. Lelaki ujung kota dah menunjukkan bahawa dia itu duduk di ujung kota. Orang yang tak ada kedudukan, orang yang tak ada kekayaan. Kalau kata sijil, mungkin orang yang SPM pun tak ada, ataupun setakat dari SPM je. Akan tetapi dia tetap tampil, dia tetap ke depan, dia tak rasa rendah
Tidak merasa rendah. Please spell the word izzah tu Ustaz. Nanti ada kat bawah. Baik, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata min dunihi azallana Allah. Ini min dunihi. Min duniha. Ini perkataan izzah. Nama orang kan. Kita duduk nama orang perkataan. Nurul Izzah. Nurul Izzah. Kita adalah kaum bangsa yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan dengan yang lain daripada Islam, nescaya Allah akan menjadikan kita hina dan lemah. Ni Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita pernah tengok ayat dalam surah Ali Imran. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu merasa hina. Jangan rasa apa? Jangan rasa rendah diri. Wala tahzanu, dan jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'laun, sedangkan kamulah orang-orang yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka ada iman, kita ada Islam, ada Al-Quran. Itu adalah penyebab seorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka rasakan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan rasa rendah diri. Jangan rasa malu untuk nak mempamerkan keislaman kita. Kadang kita nak pakai dengan nak menutup aurat segan. Orang kata apa, kau ni macam apa, outdated sikit kau punya pakaian kan. Outdated, tak kena. Bila pakai longgar ke, pakai labu ke, nak yang lelaki nak solat on time ke, kan, tengah lepak dengan kawan tu, waktu solat nak solat tu dia rasa segan. Jangan, kerana kita adalah bangsa ataupun kaum yang Allah telah muliakan kita dengan agama ini, dengan Al-Quran. Maka jangan rasa rendah diri untuk nak mengamalkan, mempamerkan agama ini pada diri kita, pada akhlak kita. Kerana kalau kita memilih selain daripada itu, maka Allah akan menghina kita. Sebenarnya orang yang dia rasa dia itu masuk dengan masyarakat bila dia ikut trend yang terkini. Kalau tak ikut trend tu, dia rasa macam rasa left out, kan? Tak ikut dengan cara pakai terkini, cara cakap ke, peralatan gadget terkini ke, dia tahu game yang terbaru ke, dia buat apa yang orang muda sekarang buat ke. Kalau dia tak buat tu, dia rasa macam left out. Dia rasa macam aku ni tak up to date langsung kan. So dia pun ikutlah apa yang orang sekarang lakukan, dia pun buatlah. Orang menari, dia pun menarilah. Kan, orang warnakan rambut macam-macam warna, dia pun warnakanlah. Orang pakai yang pakaian pelik-pelik, dia pun buatlah juga. Kenapa? Kerana tak nak rasa left out, tak nak rasa terpinggir dengan kawan dia tu. Kan, tak nak rasa macam rendah diri, terpinggir, di ejek-ejek ke, maka dia pun ikut. Sedangkan Umar Khattab kata, kita ni kaum yang Allah telah muliakan dengan Islam. Maka pamerkan agama itu pada diri kita, pada akhlak kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada cucu kita. Pamerkan agama Islam itu sebagai bentuk kita merasakan izzah. Kita merasakan kemuliaan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Ada tak orang yang dia dapat gelaran datuk, dia tak pakai? Kan, soalnya orang kalau dapat gelaran datuk, dapat gelaran doktor, dia pakai tak gelaran tu? Pakai. Orang silap panggil lagi, tolong panggil saya datuk. Kan? So, ingatkan lagi dia punya apa? Dia punya gelaran tu. Sebab title dia tu. Sultan dia bagi dia pakai. Dia dah belajar sungguh-sungguh sampai PhD, dapat doktor. Dia pun pakai gelaran tu. Dia rasa izzah. Dia rasa berbangga dengan, bahkan sampai ada menipu pun nak dapatkan gelaran tersebut. Punyalah. Kan? Tapi ini Islam Allah telah bagi. Al-Quran Allah telah bagi. Maka rasakan izzah. Rasa mulia adanya Islam. Kita ni sebagai orang Islam dan adanya Al-Quran dalam diri. Pamerkan pada diri kita, pada pakaian kita, pada akhlak kita, pada percakapan, pada ahli keluarga, supaya orang tengok, orang tahu, oh ini orang Islam. Orang tengok, orang tahu ini akhlak Al-Quran. Orang tengok, pamerkan itu sebagai bentuk keizzahan kita, bentuk kita rasakan kita ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang telah dipamerkan oleh para sahabat. Para sahabat mempamerkan agama pada diri mereka.
mereka kalau tengok pada sahabat Umar Khattab, ketika mana dia menakluk 2/3 dunia. Kan dalam riwayat menceritakan, menyebutkan bahawa macam mana pakaian Umar Khattab. Ketika menakluk 2/3 dunia. Pada pakaiannya ada berapa? Ada 7. Ada riwayat menyebutkan ada 9 tampalan. Patch tu. Dia tampal. Baju dia koyak, dia pun tampal. Ketika mana dia menakluk 2/3 dunia, pakaian dia ada 7 tampalan. Pakaian dia. Ketika dia menakluk 2/3 dunia, datang pemimpin nak jumpa dengan dia, mana Amirul Mukminin, dia sedang duduk apa? Berehat di bawah pohon kurma. Bila dia kata, saya lah Amirul Mukminin, orang tak percaya. Kerana orang yang seorang lelaki, di waktu tengah hari, duduk bawah pokok kurma. Siapa yang nak percaya? Kerana pemimpin membayangkan duduk kat mana? Duduk di istana yang mewah. Akan tetapi para sahabat telah mempamerkan bahawa kemuliaan agama itu ada pada diri mereka dan dia tidak dipamerkan sangat pada pakaian. Pakaian itu menutup aurat, tetapi itu bukanlah yang utama sangat yang mereka nak pamerkan. Betapa izzahnya para sahabat dengan agama mereka. Riwayat menyebutkan bahawa ada suatu ketika Islam sedang berada di kemuncaknya selepas daripada zaman Nabi SAW. Kalau ada kapal orang Islam sedang berlayar dan lalu di gereja, maka ketika itu gereja nak bunyikan loceng, dia takut. Kalau waktu tu memang waktu gereja bunyikan loceng, kapal orang Islam tengah lalu, maka gereja waktu tu dia tak jadi bunyikan loceng. Kenapa? Kerana dia takut mengganggu orang Islam. Kapal orang Islam yang tengah lalu ketika itu, dia takut ganggu. Padahal bukan ganggu apa pun, bunyi je loceng tu, bukan ganggu apa pun. Dia takut mengganggu perasaan. Takut orang tu tersentak ke, terguris ke apa ke, tak kisahlah kan. Dia takut mengganggu. So gereja tak bunyikan loceng. Kenapa? Kerana dia merasakan orang Islam ketika itu, mereka ada izzah mereka. Dengan agama ni mereka berbangga. Mereka betul-betul jaga. So orang tak berani nak usik. Orang bukan Islam tak berani nak usik. Itu agama ketika dulu adalah dipandang tinggi. Islam boleh berada di kemuncaknya bila orang Islam itu mempunyai izzah dalam diri mereka, berbangga untuk berpakaian dengan pakaian orang Islam, berakhlak dengan akhlak orang Islam. Tetapi bila orang mula mengambil pakaian selain daripada pakaian orang Islam, bukan maksudnya tak boleh pakai kot, pakai seluar, bukan. Maksudnya pakaiannya sudah tidak menutup aurat, sudah mula berhias-hias, sudah mula berkelakuan dengan kelakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Hilang rasa malu dalam diri untuk menunjukkan diri itu dia layak ramai dengan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka hilang izzah. Orang dah tak pandang dah mulia sebagaimana orang dah kalau tengok bangsa, orang dah tak kisah dah dengan bangsa ni kenapa? Ini dengan duit semua boleh cerita. Hilang hilang rasa orang punya takut dengan sesuatu bangsa ataupun kaum itu. Akibat perbuatan daripada bangsa itu sendiri. Maka agama ini pada hari ini orang dah tak hormat. Sebab apa? Bukan sebab agama itu yang rendah, akan tapi orang yang membawa imej agama itu yang yang rendah. Kita semua yang telah menjadikan agama ini dipandang rendah. Orang dah tak hormat, orang dah tak jaga sensitiviti agama Islam dah. Orang dah tak kisah nak cakap ke, nak kutuk ke, nak ini, orang dah tak kisah. Orang dah tak kisah. Sebab apa? Orang tengok orang Islam pun dengan agama dia pun dia tak jaga. So orang bagi Islam lagi apa kisah dengan agama kita dia nak jaga. Alamak, kalau pakai baju bertampal tu sekianlah ustaz, kena presentable lah, Musa tu handsome dah. Ya betul. Menjadi orang Islam bukannya kena pakai pakaian yang lama-lama, pakaian yang lusuh, pakaian yang bertampal. Tak, boleh pakai pakaian yang mewah, pakaian yang cantik, boleh pakai kereta yang mahal, duduk di rumah yang besar. Boleh, bukan tak boleh. Tak ada masalah. Akan tetapi izzah itu kena jaga, kemuliaan, tampilkan pada diri itu.
Dapatkan pada kadang orang pakai pakaian yang cantik, pakai pakaian yang mahal, tetapi apa yang ada, dia pakai itu dengan rasa sombong. Dia pakai itu dengan rasa sombong. Dia tengok orang, kan, first kali pandang tang mana, pandang tang brand, ada brand apa orang, dia pakai brand Brooks Brothers ke, dia pakai brand Sakur ke, dia pakai brand Polo ke, tengok brand, bawa handbag tu handbag, kenapa handbag, pakai dengan apa, bukan dia pakai dengan rasa nak tunjuk. Sebab itu hilang keizahan dalam berpakaian, tu hilang. Orang kisah tentang brand itu adalah untuk apa, berbangga. Kisah Rabi' bin Amir dan Rustum ni sebuah kisah yang saya nak kongsikan berkaitan dengan bagaimana para sahabat dulu izzah mereka dengan agama ini. Kisah yang saya rasa mungkin kita pernah dengar berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Amir, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, ini sebelum terjadi peperangan Qadisiyah antara tentera muslimin pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan tentera Parsi pimpinan Rustum. Ni orang Islam nak berperang dengan Parsi. Nama perang dia Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas terlebih dahulu mengirim utusan kepada Rustum beberapa kali. Di antara utusan tersebut ialah Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Rabi' bin Amir adalah seorang sahabat, salah seorang utusan yang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu hantar dulu, sebab sebelum nak perang, dia bukan terus perang je. Yang hantar dulu utusan bagi tahu, kami datang tujuannya ini dan ini, kami nak ini dan juga ini. Kalau tak nak ikut, barulah akan perang. Maka Rabi' bin Amir pun pergi dan menemui Rustum. Mereka telah menghiasi pertemuan itu dengan hamparan bantal yang dijahit dengan benang emas serta permaidani dari sutera. Mereka menzahirkan kekayaan mereka dengan pelbagai jenis perhiasan berupa permata yakut, permata yang mahal dan perhiasan lain yang mengemburi mata. Rustum memakai mahkota dan duduk di atas singgasana daripada emas. Maka ketika Rabi' bin Amir nak datang jumpa dengan Rustum, maka apa yang dibuat? Rustum ini menghias tempat nak jumpa tu dengan perhiasan yang mewah, yang paling mewah. Semua jahit dengan benang emas, permaidani daripada sutera. Dia tu duduk di atas singgasana daripada emas. Menunjukkan kekayaan. Ia amat jauh berbeza keadaannya dengan Rabi'. Baik, kenapa dia tunjukkan kekayaan? Sebab soalnya kita, kalau kita jumpa dengan seseorang dan kita tahu orang ni dia lebih kaya daripada kita, atau kedudukannya lebih tinggi daripada kita, apa kita akan rasa? Kita akan rasa kita pun macam slow sikit kan. Kita macam okey. Tapi kalau kita jumpa seseorang, kita tahu aku lagi kaya daripada dia, aku jawatan lagi tinggi daripada dia, kita akan macam mana feel kita? Berbeza perasaan kan? Berbeza. Maka Rustum nak cuba buat Rabi' bin Amir ini rasa rendah. Sebab tu dia tunjukkan kekayaan dia supaya nanti Rabi' bin Amir jaga perkataan dia, cakap elok, ataupun dengarlah cakap Rustum tu sebab dia lebih kaya ataupun dia lebih tinggi dia punya kedudukan. Maka itu yang cuba dilakukan oleh Rustum. Ia amat jauh berbeza keadaannya dengan Rabi'. Beliau masuk dengan hanya memakai baju yang sangat sederhana, pedang, perisai dan kuda yang pendek. Dia pakai baju biasa je, bawa pedang, bawa perisai. Naik kuda pun kuda yang pendek, bukan kuda perang yang tinggi. Kuda perang kan dia kuda yang tinggi, kuda yang sasa. Ini dia naik kuda yang pendek. Saya tak tahu lah nak kata dia kuda padi ke tak kan. Tapi kuda yang pendek. So kalau kita bayangkan, tak berapa nak gah lah. Seorang panglima perang datang naik kuda yang pendek. Itu pun dah, kita tengok pun kita akan apa? Kita akan gelak kan. Macam Piramli dah kan. Di Babang 40 penyamun kan. Piramli balik hari tu naik apa? Dia naik basikal kan. Dia kata, binatang apa yang ditunggang? Dia naik basikal kan. Kelakar lah. Banding kalau datang naik kuda kan. Nampaklah gah dia tu kan. Rabi' tetap di atas kudanya sehingga menginjak ke hujung permaidani. Kemudian beliau turun dan mengikatkan kuda tersebut di sebahagian bantal-bantal yang terhampar. So Rabi' bin Amir datang. Ya saya. Rabi' bin Amir datang. Dia bawa kuda dia sampai dekat hujung permaidani itulah yang boleh sutera tu. Dia turun kat situ. Kemudian diikat kuda dia dekat bantal-bantal. Pada bantal-bantal tu mahal lah. Bantal benang tu daripada emas. Dia buat guna untuk apa? Ikat dia punya tali kuda. Lepas tu dia pun masuk.
dengan dia punya bawa senjata semua tu. Kemudian orang-orang Rustum di situ disuruh letakkan senjata ni. Kemudian Rabi'i berkata, aku tidak pernah berniat datang kepadamu, tetapi kamulah yang mengundangku datang kemari. Jika kamu memerlukan aku, maka biarkan aku masuk dalam keadaan seperti ini. Jika kamu tidak izinkan, maka aku akan segera kembali. Maka Rustum berkata, biarkan dia masuk. Maka Rabi'i datang sambil bertongkat dengan tombaknya dalam keadaan posisi hujung tombak ke bawah, sehingga menyebabkan bantal-bantal yang dilaluinya penuh dengan lubang-lubang bekas tombaknya. Boleh bayangkan tak macam mana? Dia bawa tombak tu dia terbalikkan. Hujung tombak yang tajam tu dia letak kat bawah. Bukan letak kat atas, kita selalu letak kat atas kan. Dia pergi letak kat bawah. So bila dia jalan, dia ketak tu. So berlubang-lubang lah Permaidani ke. Kalau ada bantal tu kan, dia lalu tepi bantal tu. Dengan hujung tombak tu habis berlubang-lubang lah bantal orang tu. Mereka bertanya, apa yang membuatkan kamu datang ke sini? Rustum menjawab, Rabi'i menjawab, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki dari perhambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah. Dari kesempitan dunia kepada keluasan, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi sesiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya. Sehinggalah kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka Rustum bertanya, kau datang nak apa? Maka Rabi'i kata, kami ini telah diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada menghambakan diri kepada manusia kepada menghambakan diri kepada Allah. Daripada kesempitan dunia kepada kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Dia datang apa? Tak segan nak bagi tahu apa tujuan dia datang, dia tak malu. Dia kadang dia bukan segan datang nak bagi tahu kami datang ni kan ada bisnes nak bincang. So kalau kita jemput orang kaya kan sembang bisnes ni sikitlah, tak, dia datang bagi tahu. Walaupun dia tahu dia jumpa tu orang yang ada kedudukan, orang kaya, dia tetap bagi tahu apa yang dia nak kan, apa tujuan dia datang. Mereka bertanya, apa yang dijanjikan Allah kepada kamu? Rabi'i menjawab, syurga bagi sesiapa sahaja yang mati dalam memerangi orang-orang yang enggan dan kemenangan bagi yang hidup. Rustum pun berkata, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan kamu, tetapi bolehkah kamu memberi penangguhan perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kamu pun mempertimbangkannya? Rabi'i beritahu berapa hari nak? Sehari, 2 hari. Rustum kata, tak, bagilah masa lebih daripada itu sikit. Sebab apa? Kami nak tulis surat hantar kepada kami punya pemimpin. So nak tunggu jawab tu bukannya sekejap. Maka Rabi'i kata, Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak bertemu musuh lebih daripada 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkaramu dan mereka dan pilihlah satu daripada 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir. Rustum bertanya, adakah kamu pemimpin mereka? Beliau menjawab, tidak. Tetapi kaum muslimin ibarat jasad yang satu. Yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi. Kemudian Rustum bertanya kepada para pemimpinnya, pernahkah kamu melihat walau sekali yang lebih mulia dan lebih benar daripada perkataan lelaki ini? Maka Rustum dah mula berfikir. Sebab apa? Rabi'i ini menjawab dengan yakin. Dia sampaikan apa yang dia nak sampaikan. Rustum minta tempoh, dia kata, berapa hari kau nak? Saya 2 hari. Dia kata tak lebih daripada itu. Dia kata tak, kami ni, utusan kami, Rasul kami kalau hantar kami, dia kata 3 hari je. Tak ada lebih daripada 3 hari. So sampai 3 hari, sama ada nak beriman ataupun kami akan perang. Dia berhadapan dengan orang yang kaya, orang yang ada kedudukan, tapi dia tegas. Itu yang buatkan Rustum apa? Rustum dia kata, kau pernah tengok tak lelaki yang lebih mulia dan lebih benar daripada perkataan lelaki ni? Maka pemimpin dia menjawab, kami minta perlindungan Allah supaya engkau tidak terpengaruh kepada sesuatu dari ajakan ini dan dari menyeru agamamu kepada agama anjing ini. Dipanggil apa? Rabi'i sebagai anjing. Tidakkah engkau melihat kepada pakaiannya? Maka pemimpin tu dia menilai kepada apa? Pakaian Rabi'i bin Amir yang datang pakai biasa-biasa, bawa pedang dan perisai, naik kuda apa? Naik kuda pendek.
dipanggil sebagai apa? Sebagai anjing. Dinilai menunjuk kepada luaran. So kalau tengok pada luaran, memang luarannya tak berapa nak gah. Tetapi adakah Rib'i berasa rendah diri nak menyampaikan agama? Tak. Dia rasa izzah dengan agama ini. Sebab tu dia tetap juga sampaikan kebenaran itu. Rustum menjawab, wailakum la tanzuru ila thiyab wanzuru ila ra'yi wal kalami was-sirah. Innal araba yastakhifuna bis-thiyab wal ma'kal wa yasununa al-ahsab. Celaka kamu. Janganlah kamu melihat kepada pakaian, akan tetapi lihatlah kepada pendapat yang sebab daripada pendapat itu akan apa? Tahu orang tu bijak ke tak bijak. Tengok pada kata-kata tu. Pendapat, perkataan dan jalan hidup. Sesungguhnya orang Arab menganggap ringan masalah pakaian dan makanan, tetapi mereka apa? Menjaga harga diri mereka. So itu kita panggil sebagai apa? Sebagai izzah. Kadang kita dengan pakaian nak nampak hebat, nak nampak gah, nampak macam orang pandai, orang yang apa? Orang yang bertamadun. Nak makan makanan yang sedap-sedap. Tetapi apa? Jati diri bangsa itu hilang pada diri. Tak ada izzah dengan bangsa kita sendiri. Kita bangsa. Tapi kita bukan cerita tentang bangsa, kita nak cerita tentang agama. Betapa orang dengan pakaian, dia nak pakaian yang nampak moden, tetapi dia dengan agama hilang izzah dia dengan agama. Hingga nak menyatakan nak berhenti solat sekejap pun segan. Nak bagi tahu dia nak berhenti nak solat segan. Hilang izzah dia kepada agama. Tapi orang Arab, sebab itu agama ini tepat Allah turunkan kepada orang Arab sangat tepat. Kerana orang Arab dia ada izzah mereka sendiri. Dia dapat Islam, mereka menjaga kemuliaan Islam yang ada pada diri mereka. Sebab itu dia orang pergi mana-mana pun kita tengok dia akan apa? Boleh merubah suasana yang berada di kawasan itu. Sebab itu kita tengok kalau kawasan yang Arab banyak duduk, apa perkara yang kita akan perasan? Kita akan perasan adalah mereka akan ramai untuk pergi solat berjemaah dekat surau ataupun masjid. Itu perkara yang kita akan perasan. Kalau kita bulan puasa, pergilah duduk kat pergilah jalan-jalan dekat kawasan yang Arab ni duduk. Kita akan rasa suasana macam duduk di negara Arab. Boleh rasa puasa, orang bila buka puasa tu dia duduk bagi makan, boleh nampak orang pergi solat. Itu suasana dia yang orang Arab buat. Memanglah perangai yang teruk tu tetap ada lah. Tapi bayangkan izzah tu ada. Mereka pergi ke mana-mana tempat pun dalam dunia ini tetap mereka begitulah. Kita kalau pergi mana-mana tempat, kita mudah adapt dengan suasana. Sebab itu kita mana-mana tempat kita pergi, kita akan serap dalam budaya setempat dan kita kadang selalunya akan hilang dalam budaya dan adat setempat itu hilang. Arab, kalau dia pergi mana tempat, orang akan tahu ini port Arab. Siap buka kedai Arab. Siap buka kedai makan, kedai runcit, kedai baju. Kawasan tu dah siap panggil Arab Street dah. Sebab apa? Arab. Dia support sesama Arab. Izzah mereka dengan kearaban bangsa mereka itu tak hilang. Sebab itu antara sebab Allah utuskan agama ini kepada orang-orang Arab. Mereka orang yang dia cakap straightforward. Dia tak cakap berlapik-lapik, dia tak kira. Kalau kebenaran itu perlu disampaikan, dia akan sampaikan. Dia tak ada cakap berlapik-lapik. Tetapi mereka menjaga harga diri mereka. Sedikit fakta berkenaan peperangan Qadisiyah, di mana Nabi bin Amir juga menyertainya. Keputusan peperangan menyaksikan tentera Islam menang dengan bergaya. Dengan bergaya tahu menang. Peperangan ini berlaku di kota Qadisiyah, Iraq pada bulan Muharram tahun 14 Hijrah. Pemimpin utama ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Tentera Islam berjumlah 30,000 orang, sedangkan tentera Parsi melebihi 200,000 orang. Termasuk juga 33 ekor gajah dari pihak Parsi. 30,000 lawan 200,000. Berapa kali ganda tu? Banyak kali ganda. 4, 5, 6, hampir 7 kali ganda. 7 kali ganda. 30 lawan 200,000. Tapi boleh menang. Kenapa? Kerana izzah yang ada dalam diri mereka. Maka Allah bawakan lelaki di hujung kota ini sebagai satu contoh kepada kita yang sangat-sangat besar. Allah cuma mention aja Aqsal Madinah, daripada hujung kota.
Tapi dia beri pengajaran kepada kita yang sangat banyak tentang betapa bandar ini memberi kesan kepada seseorang. Dan juga tempat dalam nak mendapatkan kejayaan di dunia dan juga di akhirat, tempat itu kadang-kadang tidak memainkan peranan. Tempat itu, dia bukan penghalang untuk seorang itu nak berjaya. Akan tetapi dalam Al-Quran banyak menyatakan tentang keingkaran ataupun orang-orang yang degil itu banyak berada di mana? Berada di bandar. Kerana bandar adalah tempat untuk kedudukan dan juga kekayaan. Maka cerita tentang lelaki di hujung kota bukan nak cerita tentang lelaki itu, tetapi kedudukan lelaki tersebut yang berada di hujung kota. Itu yang Allah nak highlightkan ceritanya dalam surah Yasin ayat yang ke-20 ini. Dia bersegera tampil apabila mendengar penolakan penduduk bandar kepada para rasul itu, maka kita nak bersegera pada kebenaran yang telah sampai kepada kita, agama Islam dan juga Al-Quran yang telah sampai kepada kita. Kita nak yas'a, kita nak bersegera beramal dan bersegera menyampaikannya kepada ahli keluarga kita. Untuk apa? Untuk qala ya qaumi tabi'ul mursalin, untuk mengajak diri kita dan juga ahli keluarga kita untuk ikut al-mursalin, rasul yang telah Allah utus kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kena bergerak pantas pada kebenaran yang telah sampai kepada kita. Dia bukan untuk diri kita sahaja, dia adalah untuk orang lain yang berada di sekeliling kita. Ingat, lelaki di hujung kota mengajarkan kepada kita tentang tempat bandar dan juga luar bandar, dan juga mengajarkan kepada yas'a untuk kita bergerak pantas dengan agama dan juga Al-Quran yang telah sampai kepada kita. Adanya rasa izzah dalam diri, kemuliaan, tampilkan pada diri kita, pada akhlak, pada pakaian, pada perbuatan, pada ahli keluarga kita. Biar bila orang tengok kita, orang kata dia ni orang Islam. Bila orang berurusan dengan kita, orang kata dia ni adalah orang yang belajar Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu sebab kongsikan pada malam ini, moga ada manfaat daripada ambil. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma